A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kita sampai kepada sesi tadabbur harian muka surat yang ke-191. Alhamdulillah. Insya-Allah hari ini terima kasih. Pertamanya terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberikan feedback tentang suara dan juga video audio. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama di surah At-Taubah ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-31. Ayat 31, ayat 27 sehingga ayat 21. Jadi insya-Allah kita mulakan pada pagi ini dengan saya membacakan sedikit daripada ayat daripada surah Taubah ini, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semalam ataupun sesi sebelum daripada ni, iaitu muka surat 190, kita telah baca tentang kisah Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada orang-orang yang beriman ni tentang mengambil apa yang telah berlaku kepada mereka semasa peperangan Hunain. Peperangan Hunain yang telah pada awalnya, iaitu yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tentera-tentera Islam telah menuju ke Taif. Dalam perjalanan mereka sampai ke satu tempat nama dia Hunain. Jadi di situ terdapat satu kumpulan tentera yang musyrik yang menentang Islam daripada Bani Hawazin. Hawazin. Jadi mereka ni berlakulah peperangan di antara Nabi dan juga dengan Puak Hawazin. Puak Hawazin ni sedikit saja, iaitu jumlah mereka 4,000 orang, tapi tentera Islam pada masa itu adalah lebih kurang 12,000 orang. Jadi sepatutnya lah, kalau ikutnya bilangan ni adalah pertama kali berlaku orang Islam lebih ramai daripada tentera musyrikin, tentera musuh mereka. Pertama kali dalam sejarah mana, daripada peperangan Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Quraizah, Bani An-Nadir, semua tu orang Islam pertama kali lebih ramai daripada orang yang bukan Islam. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada permulaan peperangan tu mereka ni kalah. Sebab itulah Allah Taala sebutkan kenapa kalah ni. Jadi kalah ni ialah kerana perasaan yang ada di dalam diri mereka. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengalahkanlah orang-orang kafir Hawazin selepas daripada peperangan Hunain ini. Selepas daripada satu pengajaran yang besar yang Allah Taala ajarkan, yang telah kita baca di dalam muka surat sebelum daripada ni, muka surat 190. Jadi selepas daripada tentera Islam telah menang dengan Hawazin dalam peperangan Hunain ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah ayat yang kita baca pada muka surat ni sekarang ni, 191. Thumma yatubullahu min ba'di zalika 'ala man yasha'. Maknanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi taubatnya kepada selepas daripada itu, iaitu selepas daripada peperangan Hunain. Ba'da zalik 'ala man yasha', kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi maksud sini ialah ramailah di antara mereka ni yang telah masuk Islam selepas daripada itu. Kemudian wallahu ghafurur rahim. Jadi adakah Allah Taala terima Islam mereka tu? Yes, jawab dia yes, pasti Allah Taala terima kan. Allah Taala tak pernah tak terima, tak ada Allah Taala sebut dalam ayat mana pun dia mesti akan terima sesiapa yang nak bertaubat. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala buka pintu taubat ni sampai bila-bila, sehinggalah dua perkara saja yang disebutkan dalam hadis, iaitu yang pertama matahari naik daripada sebelah barat, yang keduanya apabila nyawa telah sampai ke halkum. Dua keadaan tu saja. Sebelum daripada tu, siapa yang nak bertaubat sepatutnya dia bertaubatlah. Jadi itulah yang berlaku. Banyak daripada Hawazin selepas daripada itu mereka dah masuk Islam. Jadi selepas tu Nabi seterusnya pergilah ke Taif.
Jadi kita cerita sekini ialah apa kan, habis cerita ni sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut lah. Jadi selesailah, Mekah dah selesai, kawasan Mekah dah selesai, tanah haram dah selesai. Jadi sekarang ni kita tengok ayat yang ke-28. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman. Sekarang ni Allah Ta'ala tetapkan, ni peraturan dia. Allah Ta'ala meminta Nabi, meminta semua isytiharkan. Iaitu apa? Wahai orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik tu najis. Dalam terjemahan dia kan. Tapi apa maksud najis ini? Bukanlah najis tu maknanya tangan mereka najis. Kalau ada najis tu of course lah kan. Tapi kalau biasa-biasa tak ada masalah kan. Bukan badan mereka tu najis. Tak ada najis kalau kita bersalam dengan orang kafir. Tak perlu basuh. Kalau kita bersalam tak ada. Yang dahsyat lagi ada orang kata kalau bersalam dengan orang kafir batal wuduk. Tak batal wuduk. Tak ada kaitan. Even kalau kita pegang najis tak batal wuduk. Pegang najis hanya perlu dibasuh kalau kita nak solat. Jadi orang musyrik ni najasun. Allah Ta'ala kata innamal musyrikuna najasun. Jadi maksud sini ialah najas ni najas akidah, najas dalaman. Apa yang mereka pegang tu, apa yang mereka pegang tu satu benda yang kotor, yang tidak patutnya mereka pegang benda tu, iaitu pegangan mereka, hati mereka, akidah mereka kan, belief mereka, tu adalah kotor tu najis kan. Jadi oleh kerana pegangan mereka tu kotor, akidah mereka tu kotor, Allah Ta'ala kata fala yaqrabul masjidal haram. Jadi janganlah mereka itu tak boleh lagi. Yaqrabu maknanya yadkhulu, mereka tak boleh lagi masuk. Yaqrabu mendekati al masjidal haram, masjidil haram lah. Jadi maksud sini ialah bukan masjid saja tak boleh, bukan masjid haram tak boleh, tapi tanah haram pun mereka tak boleh. Itu kata ulama lah, katakan maksud sini ialah fala yaqrabul masjidil haram, iaitu mereka tak boleh dibenarkan masuk ke dalam tanah haram. Okey, ba'da amihim haza, selepas daripada itu isytihar yang kita sebut, Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Uthman untuk pergi isytiharkan, Abu Bakar dengan Sayyidina Ali untuk pergi isytiharkan pada tahun yang ke-9 tu, pada tahun yang ke-9 Hijriah, bahawa selepas daripada tahun ini, ba'da amihim haza, iaitu selepas tahun yang ke-9. Habis tahun tu diberi masa tempoh 4 bulan, lepas daripada tu tak ada lagi, tak dibenarkan masuk lagi. Mereka ni kotor, mereka ni najis, akidah mereka tu najis. Bukan mereka tu najis, akidah mereka tu najis. Jadi oleh kerana mereka tu najis, maka mereka tak dibenarkan mendekati. Ni kawasan bersih, mana boleh gitu wa in khiftum. Jadi adalah timbul di kalangan orang Islam ni, kalau kita tak benarkan mereka ni, nanti macam mana bisnes kita? Jadi mereka ni masih ada lagi hati orang-orang Islam, terutama orang yang baru masuk Islam. Selepas daripada pembukaan kota Mekah tu, ramai orang mu'allaf ni, orang yang baru masuk Islam, mereka ni rasa takut lah. Sebab apa? Bisnes kita tergantung kepada mereka nanti kan. Banyak mereka ni bawa barang dan sebagainya, kalau kita tak benarkan mereka masuk, nanti bisnes macam mana? Jadi Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati ni. Allah Ta'ala tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kadang-kadang takut ni. Allah Ta'ala kata wa in khiftum ailatan tu maksudnya faqran, maksudnya iaitu miskin. Kalaulah kamu takut miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan mengkayakan kamu semua daripada kurniaannya. Apa yang berlaku lah kita tengok, makna tak pernah lah orang Mekah ni jadi miskin. Sebab apa? Tengok kan, sejak daripada dulu ni sampailah sekarang ni orang Mekah kaya kan, macam-macam boleh bisnes orang datang. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan kata bahawa sebab Mekah kedatangan tu faktor ekonomi yang boleh kita fikirlah. Tapi yang sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, ni ayat dia, fasawfa yunikumullahu min fadlih. Allah Taala pasti akan memperkayakan kamu daripada kurniaannya. Insya'a, kalau dia kehendaki lah, kalau dia tak kehendaki tak jadilah kan. Kemudian innallaha alimun hakim. Allah Ta'ala ni maha alim, maha mengetahui dan juga maha hakim, yang kita kata penuh hikmah di dalam segala pentadbirannya, segala apa ketetapannya. Seterusnya kita akan tengok ayat
seterusnya ayat 29. Allah pun terus selepas daripada tersebut, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Allah sebut sini, perangilah. Selepas daripada cerita semua ni, yang kita sebut tadi tu, masalah apa ni kita kata, masalah tidak boleh mendekati tu ialah tanah haram saja, bukan tanah haram saja, bukannya masjid-masjid lain. Masjid-masjid lain selain daripada Masjid Mekah ni, selain daripada Masjidil Haram, ada dengan syarat-syaratnya lah kan. Orang-orang kafir ni boleh tak masuk masjid? Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh, dan macam-macam lah jadi pendapat itu. Jadi kita tak bincang lah di situ kan. Jadi pendapat tu ada khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh dari sudut boleh tak boleh. Seterusnya kita baca sini, Allah Ta'ala kata sini cerita tentang peperangan pula ni, iaitu hendaklah kamu selepas daripada selesai semua 4 bulan semua dan baroah semua tu, maka perangilah. Allah Ta'ala kata orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Mereka tak beriman dengan Allah dan hari kiamat. La yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kemudian yang ketiga pula mereka ni, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya dalam segi perbuatan, dalam segi tindakan, dalam segi yang tadi itu dari segi keimanan, beriman kepada Allah, mereka itu satu. Jadi Allah tak kata perangi mereka. Ni cerita masalah di tanah apa ni, tanah haram. Kita tengok dulu kan, sebab hukum di lepas tu adalah hukum-hukum lain yang Allah Taala yang ulama-ulama sebut apabila keluar daripada tanah Arab ni. Ini cerita tanah Arab dulu. Tanah Arab ni tanah Jazirah Arabiyah pada masa tu. Kalau kita sekarang ni mana Arab Saudinya, Yamannya, Bahrainnya, Qatarnya, Emiratnya, Oman, tu kawasan tu. Kawasan tu Allah Taala kata qatilu, perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, dengan hari kiamat. Tu dari segi akidah. Dan kemudian mereka dari segi tindakan pula, mereka ini wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, mereka tak haramkan. Apa yang Allah Ta'ala halalkan, mereka tak halalkan. Maknanya mereka ni buat pandai-pandai mereka. Allah Ta'ala kata, ni perangai mereka kalau dah mereka tak beriman. Kemudian mereka buat macam tu pula. Maka perangilah. Yang ketiga, yang keempat, wala yadinuna dinal haq. Mereka tidak mau beragama Islam pula. Tak mau menjadi Islam pula. Dah cukup dah syarat 4 Allah Ta'ala sebut. 4 syarat ni minal lazina utul kitab. Siapakah mereka ni? Yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang daripada ahli kitab. Jadi maknanya orang-orang yang daripada ahli kitab ni mestilah mereka ni beriman dengan Allah dan hari kiamat. Dan kemudian tu beriman dengan Allah dan hari kiamat. Maknanya kalau orang tu orang Kristian, orang Yahudi, ahli kitab disebut ahli kitab sini. Kalaulah mereka ni orang ahli kitab, Yahudi dan juga Kristian, tiba-tiba tak beriman dengan hari akhirat, maknanya ni macam tak ada lah kan. Allah Ta'ala syarat dia mesti beriman kepada Allah. Okeylah mereka beriman kepada Allah, walaupun tak beriman pada Muhammad pun okey. Kemudian yang keduanya, mereka ni mestilah beriman dengan hari kiamat. Maknanya percaya pada hari kiamat. Maknanya kalau kita kata murtad Kristian, murtad Yahudi kata Kristian tapi tak beriman kepada hari kiamat, tu bukan Yahudi lah. Kalau mereka tu kata Kristian tapi mereka tak beriman kepada hari kiamat, tu bukan Yahudi, bukan Kristian. Allah Ta'ala buat syarat dua sini, beriman dua. Yang keduanya mesti mereka mengikut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Allah Ta'ala maksud dia wala yuharrimu. Mereka tak nak terima ketetapan kita kata ini kita mengikut apa yang Allah tetapkan, tapi mereka tak nak terima. Tu maknanya mereka ni wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Sebagai contohnya ulama kata ialah seperti kal khamri, dalam tafsir jalan lain kata seperti arak. Arak ni haram dalam Yahudi, haram dalam Kristian, haram kan. Jadi maknanya sini kalau mereka tu betul-betul Kristian, mereka ikut sepatutnya. Dalam Islam kita kata haram, so haram, mereka tak boleh lah. Tak boleh lah, maknanya rasa suka-suka hati nak minum nak apa benda, sebab dalam agama mereka pun haram. Jadi mereka nak duduk dalam negara Islam. Mereka mesti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mengikut ajaran Islam. Mereka nak duduk dalam negara Islam. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala kata wala yadinuna dinal haq. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal lazina. Maknanya beragama di sini
Kalau ikut setengah ulama kata, maknanya mereka ni patuh kepada peraturan yang ditetapkan oleh Islam di dalam negara Islam. Mereka kena mengikut peraturan Islam. Itu setengah ulama kata macam itulah maksud ayat ni. Kemudian mereka ni siapa? Daripada orang-orang Kristian dan juga daripada orang-orang Yahudi. Minal lazina utul kitab. Jadi dalam isu ini ada perbezaan pendapat ulama lah kan, iaitu siapakah yang boleh diterima untuk berada dalam negara Islam. Setengah ulama kata mestilah orang tu adalah orang Yahudi dan Kristian sahaja. Setengah ulama kata termasuk dalam tu orang Majusi. Majusi maknanya orang-orang dipanggil syibhu ahlil kitab. Ada yang kata, setengah-setengah pendapat ulama lain kata, ini dalam mazhab 4 ni, setengah ulama lain kata, iaitu even kalau orang-orang yang menyembah berhala pun mereka boleh termasuk juga di dalam kategori ini, iaitu orang boleh berada dalam negeri Islam dengan syarat-syarat yang tadi tu. Jadi itu adalah pandangan-pandangan ulama lah, insyaAllah dengan detail. Sahabat-sahabat semua boleh tengoklah tafsir yang besar-besar kalau nak tengoklah isu ni kan. Tapi hukum ini kita nak katakan memang tak boleh lagi lah kita apply sekarang kan, kalau dalam keadaan sekarang kan. Cuma sebahagian-sebahagiannya boleh kita apply kan. Sebab apa? Kita tidak sepenuhnya lagi lah kan, untuk apa ni, kita tak sepenuh lagi lah melaksanakan Islam. Tapi kalau kita dah dapat melaksanakan Islam sepenuhnya, maka inilah yang kita, ulama-ulama kita insyaAllah boleh refer lah kepada kitab-kitab yang lebih besar insyaAllah, dan mereka akan membuat keputusan dan kita akan patuh insyaAllah. Jadi Allah SWT sebut sini hatta, Allah Ta'ala suruh peperangi mereka ini sehinggalah yu'tul jizyah. Dari sinilah perkataan jizyah ni muncul, iaitu mereka ni boleh berada dalam negara Islam, patuh kepada peraturan Islam, mesti menerima apa-apa yang ditetapkan oleh kerajaan Islam di satu tempat tu, dan kemudian tu mereka hendaklah membayar jizyah. Jadi jizyah tu apa? Jizyah ni macam kita kata satu bayaran yang mesti dibayar oleh orang bukan Muslim. Orang Islam dibayar zakat. Daya zakat ni lah, zakat fitrah, zakat harta, zakat apa. Orang kafir, mereka ni membayar jizyah kepada negara Islam tu. Kalau dulu jizyah ni ditetapkan ialah 1 dinar. Jadi 1 dinar sikit saja setiap tahun mereka bayar. Jadi itu tanda apa? Sebab negara Islam akan beri macam-macam kepada mereka kan. Beri keselamatan kepada mereka, beri mereka ni tidak diserang, mereka ni tidak dianiaya, mereka diperlakukan dengan banyaklah kemudahan-kemudahan yang mereka akan dapat dalam negara Islam. Cuma mereka bayar satu saja. Itu pun ulama kata, itu pun mereka ada yang kata 1 dinar, ada yang kata kurang, ikut berdasarkan kepada kemampuan orang tu. Siapa orang yang bukan Islam yang berada dalam negara Islam tu. Jadi itu nama dia jizyah. Tapi jizyah ni pula Allah Ta'ala sebutkan an-yadin. An-yadin maksudnya diserahkan sendiri. Maknanya tak boleh lah. Setengah ulama kata tak boleh wakil-wakil. Selagi mana tak ada sebab yang tak boleh, maka mesti mereka bayar sendiri. Kalau kita sekarang tu maknanya hadis sendiri kan. Kalau kita sekarang dalam keadaan kita nak buat pasport, kita nak buat apa, benda-benda yang memerlukan kepada tanda, memang betul ya. Jadi kena hadis sendiri kan. Tengoklah masa bila-bila kan. Kecuali lah adalah keuzuran-keuzuran yang tu. Tapi an-yadin Allah Ta'ala kata mesti benda tu direct. Kemudian yang kedua, syarat dia bayar jizyah ni ialah itu wahum saghirun. Saghirun dalam keadaannya ialah mereka ini mestilah maknanya munqadun li hukmillah. Dalam tafsir yang lain dia kata mestilah mereka itu tunduk. Saghirun tu maksudnya bukanlah makna menunduk diri merangkak, bukan, tapi maksudnya ialah mereka tu dalam keadaan mereka tu mestilah sanggup untuk terima apa-apa yang ditetapkan dalam negara Islam tu. Maknanya kalau kita sekarang ni menjadi warga negara yang patuh lah, sanggup maknanya sign kan. Okey, kami sanggup menjadi warga negara yang dah kami sanggup mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Itu maksudlah yang dikatakan oleh ulama saghirun. Seterusnya Allah Ta'ala kata waqalatil. Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu, iaitu apa dia kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga Kristian. Apa dia akidah sesat mereka. Allah Ta'ala kata waqalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Tuhan. Tengok kan perangai mereka. Mereka ni jahat dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupa-rupanya bukan Kristian saja mengatakan Isa itu anak Tuhan. Rupanya orang Yahudi pun ada juga mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian waqalatin nasara al-masihu bin Allah. Berkata pula orang Kristian Al-Masih iaitu Isa itu adalah merupakan anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Allah Ta'ala kata semua benda tu mereka cakap dengan mulut je. Maksud cakap dengan mulut tu ialah maknanya mereka tak ada hujah pun, mereka tak ada dalil pun, mereka
Agak-agak. Kemudian ambil daripada mana? Yudahi'una qaul lazina kafaru min qablu. Mereka ni yudahi'un. Yudahi'un artinya ialah mereka ni mengikut je, meniru apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum daripada mereka, iaitu orang qaul lazina kafaru min qablu, orang kafir sebelum daripada mereka, tok nenek mereka ke orang-orang sebelum daripada mereka, tak kira lah orang kafir. Kalau orang Kristian ni campur aduk sekali kan dengan ajaran daripada Greek lah, ajaran daripada Roman lah, ajaran daripada yang sebelum daripada Nabi Isa tu, mereka ambil semua campur aduk sekali, Tuhan Apollo, Tuhan ni lah. Jadi semua tu Tuhan gelap, Tuhan cerah, Tuhan jahat, Tuhan baik, mereka campur semua, jadilah Kristian. Akhirnya Kristian tu jadi tak apa-apa betul. Itulah Allah Ta'ala kata, tengok Allah Ta'ala yudahi'un maknanya meniru, ataupun dalam yushabihuna, apa yang telah dikatakan oleh orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, Allah Ta'ala tu kan, qatalahumullah maknanya ialah Allah Ta'ala laknat mereka. Tu maksud qatalahumullah, Allah Ta'ala melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimanakah mereka ni dipalingkan, maknanya yufakun ni dipalingkan daripada kebenaran. Asalnya mereka betul yang dibawa oleh Nabi Isa kan, tiba-tiba mereka ni pula berpusing-pusing lah, ikutlah ajaran-ajaran yang terdahulu. Yudahi'una qaulal lazina kafaru min qabl lah, qatalahumullah, Allah Ta'ala kata laknat kamu semua ni. Anna yufakun, bagaimana kamu ni. Jadi mereka, Allah Ta'ala dah laknat orang kafir Yahudi, walaupun mereka ni diterima dalam negara Islam dari segi hukumnya kan, tapi dari segi akidah mereka, tengok kan, Allah Ta'ala telah marah kepada mereka kan, apa yang mereka buat ni. Itu adalah dari sudut dalaman, iaitu akidah mereka. Dari sudut luaran pula macam mana? Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat seterusnya, ayat 31. Allah kata, ittakhazu ahbarahum, mereka ini telah mengambil ahbar ni ialah ulama-ulama Yahudi. Ahbar. Kalau sekarang ni dalam bahasa sekarang dipanggil rabbai. Rabbai mereka ni. Allah Ta'ala kata mereka telah mengambil rabbai mereka ni, ahbar mereka. Wa ruhbanahun. Ruhban ni ialah pendeta-pendeta Kristian. Maknanya orang Kristian ambil yang Kristian, orang Yahudi ambillah ketua-ketua mereka ni. Mereka mengikut apa? Arbaban min dunillah. Arbaban tu maksudnya ialah yang menjadi ikutan. Arbaban inilah, sebab itulah ulama kata sini kan, arbab tu maknanya ialah Tuhan-Tuhan. Kalau ikut terjemahannya, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka ni orang Yahudi, orang Kristian telah mengambil padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Macam syirik lah kita katakan. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka telah mengambil Al-Masih ibn Maryam. Tengok tu kan, min dunillah wal Masih ibn Maryam. Mereka ambil Masih ibn Maryam tu sebagai macam Tuhan juga. Memang Allah Ta'ala sebut kan sini, tengok betul kan apa yang berlaku sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa ni, wama umiru, sedangkan mereka ini tidak disuruh, tidak diperintahkan, bukan macam tu. Allah Ta'ala katakan wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, sedangkan yang mereka disuruh ni ialah supaya mempertuhankan, mengambil, beribadah. Sepatutnya mereka ini ialah mengabdikan diri, illa liya'budu ilahan wahida, sepatutnya mengambil Allah Ta'ala saja yang esa kan. Sepatutnya ini mereka campur pula, letaklah Masih ni, letaklah Isa ni pula jadi Tuhan bersama anak Tuhan, macam-macam sekali campur-campur aduk. Dahlah. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka ini telah mengambil pendeta-pendeta mereka, mengambil ketua-ketua agama mereka untuk menjadi Tuhan. Jadi adalah kisah yang menarik berkenaan dengan ayat 31 ni. Ada seorang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan juga lain-lain, disebutkan bahawa ada seorang yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i, dia ni daripada bahasa Toy. Toy ni satu kabilah yang berada di utara tanah Arab. Mereka ni tinggal berhampiran dengan Rom dan juga Parsi. Jadi mereka ni menganut Kristian. Jadi diceritakan begini. Jadi apabila Nabi SAW telah pergi ke kawasan mereka, jadi akhirnya mereka ni melawan. Jadi terpaksalah peperangan pun berlaku. Jadi Nabi SAW telah dapat menawan kakak kepada Adi ni daripada Bani Toy ni. Bani Toy. Jadi dah tawan kan, jadi akhirnya bawa baliklah ke Madinah.
Jadi dilayan dengan baik dan sebagainya. Kakak dia ni akhirnya dia masuk Islam. Tapi adik dia ni sempat lari masa peperangan tu. Dia lari ke Syam. Syam ni orang Kristian lah pada masa tu. Jadi dia Kristian lah. Lama-lama apabila dilayan dengan baik kakak dia ni, maka dia pun mengirimlah surat kepada adik dia. Dilepaskan, maknanya dia pun pergilah, dia jumpa adik dia. Dia ceritalah, pergilah jumpa Muhammad ni, begini, masuklah Islam. Dia kata, jadi adik dia pun nak masuklah Islam. Jadi adik dia pun pergilah. Adik dia nama Adi tadi. Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi dia pun pergi. Hatim At-Ta'i ni masyhur dalam sejarah orang Arab. Kalau sebut saja Hatim ni, Hatim At-Ta'i, dia adalah seorang yang sangat-sangat pemurah, sangat dermawan. Masyhur. Kalau orang Arab cakap, buat perumpamaan, dia ni pemurah macam Hatim. Macam tu. Jadi adik dia pun datanglah ni. Adik ni Adi tadi ni datang ke Madinah nak berjumpalah dengan Nabi SAW. Jadi masa dia datang tu, dia pakai cross. Dia pakai rantai, ada cross ni. Cross ni daripada Perak. Jadi bila dia masuk saja, Nabi baca ayat ni. Nabi baca ayat ni. Mereka, iaitu orang Yahudi dan Kristian ini, mengambil padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Bila Nabi baca ayat ni, Adi kata apa? Adi kata, dia masuk Islam ni kan, dia kata. Muhammad dia kata, tak betul. Dia orang Arab, dia tahu. Dia tak betul apa ayat tu kata tu. Iaitu kami ni mengambil dia Kristian lagi, mengambil padri sebagai Tuhan, mengambil pendeta sebagai Tuhan. Tak betul tu. Nabi pun tanya dia, berlakulah dialog di antara Nabi dan dia. Nabi tanya dia, betul tak? Maknanya Nabi tanya dia kepada Adi ni, betul tak orang-orang Yahudi dan Kristian ni, mereka ni padri-padri mereka ni menghalalkan satu perkara dan kemudian orang-orang Yahudi dan orang Kristian ni semua ikut. Betul tak? Betul, kata ada. Betul tak? Ada perkara-perkara yang halal tapi diharamkan oleh pendeta-pendeta, oleh padri-padri. Betul tak? Mereka mengharamkan satu benda dan kemudian orang bawah ni, orang Kristian lain ni ikut cakap dia tu. Betul tak? Betul. Jadi Nabi SAW kata, itulah maksudnya Tuhan. Itulah maksud mempertuhankan. Jadi kita pada hari ni, maka kan kadang-kadang banyak juga berlaku di kalangan kita kan, iaitu kadang-kadang ada orang dia tak kata mempertuhankan, tapi kata dia buat satu benda, makna orang tu, makna tak kira lah kan bangsa kafir apa benda kan, memperkatakan satu benda dan kemudian kita ikut dia, kita mengharamkan, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan satu benda ni adalah haram, tiba-tiba mereka menghalalkan. Tiba-tiba ada orang Islam kata, ikut cakap mereka kan. Contohnya kata, yang clear sangat-sangat. Arak katakan. Alkohol lah. Tak kira nama dia liquor ke wine ke apa, beer ke semua kan. Dia tu adalah arak kan. Arak tu diharamkan dalam Islam kan. Allah Ta'ala haramkan. Tiba-tiba adalah orang kafir yang kata halal lah, boleh lah. Jadi ada orang Islam yang mengikut kata ini. Tak apalah, kita halalkan. Sama ada mereka memberi jalan ke dan sebagainya, tak kira lah kan, tapi menghalal, seolah macam halal. Jadi Allah Ta'ala kata, itulah artinya mempertuhankan. Tuhan ni tak semestinya sembah, tak semestinya letak depan tu kemudian pergi sembah kan. Tapi apabila kita menghalalkan satu benda yang dikatakan halal, maka kita macam yang mereka tu kata halal sedangkan Allah Ta'ala kata haram, maka itu adalah artinya mengambil dia sebagai Tuhan. Itu adalah dah jadi macam syirik kan. Dan begitulah sebaliknya, Allah Ta'ala kata halal, mereka kata haram. Jadi itu adalah seolah macam syirik, iaitu mengambil mereka ni sebagai Tuhan. Jadi kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala kata mereka itu mengambil. Kemudian wama umiru, sedangkan orang Yahudi dan Kristian ni, wama umiru, tidak disuruh, tidak diperintahkan, melainkan hendaklah mengabdikan diri kepada Tuhan yang satu saja, ilahan wahida, la ilaha illahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tiada Tuhan melainkan dia, subhanahu, maha suci Allah. Tak ada karut-karut marut yang mereka tuduh kata ada anak dan sebagainya, tu tak ada. Subhanahu amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Jadi seolah-olah sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang Kristian dalam ayat 30 ni, orang Kristian dan juga orang Yahudi adalah merupakan syirik. Kenapa? Mengatakan Tuhan ada anak dan kemudian tu mengambil padri-padri sebagai Tuhan dan sebagainya. Jadi setakat itu saja hari ini, kita sampai kepada ayat 31. InsyaAllah jumpa lagi dalam ayat yang ke muka surat 192.
dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi. Jangan lupa, insya-Allah jangan lupa kan untuk sebarkan link kita ni, dan jangan lupa untuk like kan. Like, tekan like, insya-Allah kan. Moga-moga ramai lagi orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengikuti tafsir setiap muka surat, satu hari satu muka surat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.